Assalamualaikum Ustaz. Salam. Selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan. Haji Mabrur Amin, insyaAllah. Sekejap lagi kita nak share dekat Facebook sekejap ya. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, kita dah boleh mula Ustaz. Apa nak cakap Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Kita Kak Syida rasa pagi ni kita mula temu kalimah dengan Ustaz punya cerita sikit boleh balik pada haji macam mana pengalaman Ustaz sikit. Okay, InsyaAllah kalau kita untuk tajuk kita yang seterusnya pada bab 36. Kan? Ustaz mengantuk Ustaz Tak, okey je. Saya rasa kita terus mengaji tak apa Kak. Ngaji terus. Kita hadis 182 Hadis 283. 188. Berapa? 38. Muka surat. Muka surat 238. Bukan 235 3 dah habis tak Ustaz? 235 dah lebih dah. Dah habis. Okey. Tak sama Tak sikit. apa, Ada lagi Ustaz? 235 kita sentuh sikit. Ada sikit. Okey. Boleh mula Kak? Boleh Ustaz. Okey. Sekejap saya cari satu bahan sekejap je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Niza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita jumpa setelah berapa siri je, 3-4 siri lah. Dan alhamdulillah ibu-ibu dapat mengikuti kelas dengan Ustaz Khubaib Akhi yang menyentuh tentang Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guna buku beliau ke? Buku Muhammad juga manusia ke apa tu? Tak Ustaz, dia ada topik khas untuk sirah Podaman untuk muslimah. Okey. Alhamdulillah, cuma saya sendiri tak dapat tengoklah apa perkongsian Ustaz Khubaib, tapi saya kira insya-Allah banyak maklumat yang disampaikan oleh Ustaz Khubaib untuk ibu-ibu dan mungkin ibu-ibu akan rasa menarik dengan kelas tersebut, mungkin nak teruskan, itu boleh dibincangkanlah. Baik, pada pagi ni walaupun saya silap ya, saya tanda muka surat 235, Kak Syida dah maklum dan bincang, tapi boleh ya kita bincang sekali lagi hadis muka surat 235, iaitu hadis yang ke-182 ya. Saya nak share skrin dulu. Okey, ini hadis dia. Haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id, minta maaf, sami'tu Yahya bin Sa'id
qala akhbarani Sa'd bin Ibrahim anna Nafi' bin Jubair bin Mut'im akhbarah annahu sami'a Urwah bin al-Mughirah bin Syu'bah yuhaddithu 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Okey, jadi sahabat Nabi yang membawakan hadis ni namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Cuma kali ni ibu kita dapati agak panjang dia punya sanad dia tu. Imam Bukhari ambil daripada gurunya Ammar. Ammar ambil hadis ini daripada Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya ambil daripada Sa'ad. Sa'ad ambil daripada Nafi'. Nafi' ambil daripada Urwah bin Al-Mughirah. Al-Mughirah Urwah ambil daripada ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi antara Imam Bukhari nak sampai kepada Nabi SAW ada dalam 7 orang perawi hadis, ya. Ada dalam 7 orang perawi hadis. Jadi jadi kita kata apa ya, panjanglah dia punya sanad dia kali ni. Dia yang paling baiknya kalau pendek sanad. Ada hadis yang mana antara Bukhari dengan Nabi SAW ada dalam 3 orang sahaja untuk guru dia. Ini sanad yang paling tinggi lah. Kemudiannya ada 4 orang, tapi kali ini agak panjang. Ada dalam 7 orang untuk guru. Nak boleh sampai kepada Nabi SAW. Baik. Annahu kana ma'a Rasulullah SAW fi safar. Sesungguhnya beliau yakni Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan safar. Wa annahu dan beliau dan baginda sallallahu alaihi wasallam dhahaba li hajatin lahu. Okey, baginda pergi untuk qada hajat. Wa anna Mughirah radhiyallahu an ja'ala yasubbul ma'a alaihi. Mughirah bin Syu'bah pula bertugas selepas Nabi selesai qada hajat. Beliaulah yang menuangkan air kepada Nabi SAW wa huwa yatawadda, dengan tujuan untuk berwuduk. Okey. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Nabi SAW membasuh muka dan kedua tangan. Wa masaha bi ra'sihi, menyapu kepalanya. Wa masaha 'alal khuffain, dan menyapu kedua khufnya. Okey, jadi inilah hadis dia yang nak ceritanya tentang apa poin dia. Ini masuk dalam bab ini. Babur rajulu yuwaddi'u sahibah. Bab seorang lelaki tolong saudaranya, sahabat dia untuk berwuduk. Okey, itu poin dia ya. Maka dalam bab ini ada beberapa pengajaran lah kita nak ambil lebih sekalian ya. Pengajaran yang pertama ialah dalam bab beramal ibadah ni dia ada konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita hendaklah tolong menolong dalam dua tujuan, iaitu dalam bab kebaikan dan juga takwa. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita daripada apa? Ini dalam ayat kedua surah Al-Maidah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dua perkara, iaitu dalam bab yang mengundang kepada dosa dan perkara yang melampau, termasuklah permusuhan dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita benda tu benda yang bersifat kebaikan dan juga takwa, kita kena tolong menolong. Tapi kalau dalam bab dosa dan juga permusuhan, pelampauan, kita jangan tolong menolong. Okey. Baik, itu ruh terpentinglah dalam kehidupan kita sebagai Muslim ni. Tak kira lah dalam bab amal ibadah ke, dalam bab apa-apa sekalipun, kalau nilainya albir wa taqwa, kita kena saling tolong menolong. Okey, satu. Tapi, okey, bila kita sebut tolong menolong ni, dia ada isu toleransi. Toleransi ni tasamuh. Jadi tasamuh ni contoh kita naik kereta kan. Naik kereta, kemudiannya ada orang nak laju, dia nak potong kita.
Maka tasamuh kitanya, okey dia nak laju. Kita ni ke tepi lah, ke sebelah kiri bagi ruang kereta kanan tu untuk bergerak. Jadi itu namanya tasamuh, toleransi. Ataupun toleransi ni kalau kita beratur panjang untuk mengambil wuduk yang kita bincangkan sebelum ini, ramai orang ambil wuduk sedangkan waktu solat dah mula nak masuk ataupun dah nak iqamah, maka kita pun ambil wuduk sekali je. Itu namanya toleransi. Kalau kita dalam program camping sebagai contoh, toilet pun tak berapa banyak, maka toleransi kitanya kalau nak mandi, mandi sikit-sikit bagi ruang orang lain pula nak masuk dalam toilet, ya. Jadi itu namanya toleransi. Okey. Dalam Islam ni ataupun dalam ibadah, banyak perkara kita kena toleransi, tapi ada beberapa perkara kita tak boleh toleransi. Bahkan bertoleransi dalam certain perkara ini tidak digalakkan dalam agama. Contohnya apa? Contohnya berebut untuk mendapatkan saf hadapan dalam solat. Itu tak boleh toleransi lah. Tak apalah, Haji pergi dululah sebab Haji lebih tua. Haji pergi dulu. Kita nak bagi orang lebih tua daripada kita ke depan. Tak boleh. Kecuali duduk di belakang terimam, yang tu kita tak boleh nak kacau. Belakang terimam ni, 2-3 orang tu, itu mesti orang yang berkualiti yang boleh menggantikan tempat imam. Dan kalau masjid tu dah letak 3 sejadah tu secara khusus, maka tak bolehlah kita nak ambil. Itu mungkin tempat naibul imam, bilal, pengurusi masjid atau surau, yang mana mereka ni ada kredibiliti untuk menegur imam kalau silap ataupun menggantikan tempat imam kalau imam batal salatnya. Jadi tak bolehlah kita kacau. Tapi dalam berebut saf yang pertama ni dia tak boleh kita nak bagi orang lain dulu. Kita kena berebut. Ataupun berebut dalam bab sedekah. Kita tak boleh kata tak apalah bagi orang lain lah sedekah dulu. Tak boleh. Kita kena tak ada toleransi dalam bab tersebut. Kita mesti berebut untuk mendapatkan kebaikan, ya. Kecuali kalau benda tu dah setting macam tadi ataupun azan. Walaupun Nabi SAW menyatakan kalau umatku tahu kelebihan di sebalik azan, pasti mereka akan mengundi untuk azan, berebut-rebut untuk azan. Tapi dalam zaman Nabi pun tak ada orang berebut untuk azan. Kerana di Masjid Nabi SAW, Nabi dah letak dah secara sistem organisasinya, ada 2 orang Bilal. Satu namanya Bilal bin Rabah, ada 2 orang muazzin. Yang keduanya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka walaupun Nabi kata kalaulah orang tahu kelebihan azan, orang berebut nak azan, tapi secara praktikalnya Nabi sendiri dah lantik dah muazzin. Dan kalau di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah pun ada Bilal dah. Apa ya nama Bilal muazzin di Masjid Al-Haram ni? Saya tak ingat. Kalau Kak Niza boleh tolong cari, letakkan di ruangan chat ataupun maklumkan secara lisan, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi secara sistem dah ada. Dia Ustaz, maaf Ustaz tu cakap apa? Nama apa? Bilal siapa? Muazzin di Masjidil Haram. Saya nak ambil air lah, saya tak sedap. Okey. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, amal ibadah ni dia ada benda yang kita kena buat sendiri dan ada benda yang boleh kita buat dalam keadaan bantuan orang lain. Okey, contohnya apa dia amalan yang kita kena buat sendiri? Iaitu dalam kes zakat. Kita kena bayar sendirilah. Tak boleh saya kata pada Kak Liza, Kak ataupun Kak Syamsiah. Kak Syamsiah, okey, minta maaf ya. Saya beritahu Puan Syamsiah, Puan tolonglah bayar zakat untuk saya tahun ni, saya tak ada duit lah. Berapa agak-agaknya 1,000. Jadi Puan Syamsiah yang tolong bayar zakat untuk saya. Tak boleh. Itu ibadah yang kita kena buat sendiri, ya. Ataupun salat. So saya rasa tak larat lah nak salat dalam 2-3 hari ni.
saya pun nak bincanglah dengan Puan Syairah. Puan Syairah boleh tak tolong solat untuk saya dalam 2-3 hari? Nanti saya bayarlah dia punya token dia tu. Maka Puan Syairah pun tolonglah solat zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, 3 tu je yang saya nak minta tolong. Okey, jadi Kak Liza, orang kata zaman Nabi, Syekh Ali Ahmad Mullah ni zaman bila? Zaman Nabi SAW. Okey, jadi tak boleh. Solat itu merupakan ibadah persendirian yang mana nak tak nak kita kena buat sendiri. Tapi ada beberapa ibadah yang mana kita boleh buat dengan kerjasama orang lain ataupun bantuan orang lain. Contohnya anak Kak Liza dapat anak Kak Liza dah ada Kak Syida dah ada cucu? Belum. InsyaAllah nanti Kak Syida ada cucu dan bila ada cucu tu nak buat akikah, ya. Ustaz, Ya. yang zaman Nabi 5 orang, Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, yang tu ya, Abu Mahzurah, Abu Mahzurah. Sa'ad Al-Kharas. Okey. Lagi seorang Ziyad bin Al-Harith Ash-Shuda. Barakallahu fikum. Abu Mahzurah, muazzin di Masjidil Haram. Terima kasih banyak Kak. Jadi akikah ni sepatutnya tanggungjawab mak ayah dia untuk buat akikah. Okay, korbankan seekor kambing dalam RM800. Tapi Kak Syida nak bantu anak dan Kak Syida pun rasa duit ada dan anak pun baru je mendirikan rumah tangga dalam 2-3 tahun baru. Kewangan pun tak berapa nak kukuh. Dalam tempoh 2-3 tahun itulah sibuk nak cari rumah sewanya. Kemudian nak tambah kereta jadi 2 kereta kerana memudahkan kerja. Masa tu sedang terumbang ambing, baru dapat anak, pening lagi nak dapat anak, pasti duit pun banyak digunakan. Kak Syida melihat keadaan anak ni tak berapa nak stabil ni, tak apalah. Kak Syida bantulah untuk akikah dalam RM800 tu, Kak Syida keluarkan semua ataupun dalam RM700, RM100 mak ayah dia top up. Okey, jadi itu dibolehkan. Yang dipanggil ibadah yang boleh kita kongsi ataupun kita boleh bantu, ya. Kak Syida membantu cucu, membantu anak untuk akikah cucu. Okey, itu dibolehkan. Ataupun kita katakan umrah badan, haji badan. Kepada orang yang dah memang tak mampu, kita tengok dia ni memang dialisis 3 kali seminggu. Orang dialisis ni memang tak boleh pergi haji dah, itu confirm. Mengikut peraturan sekarang. Saya tak kata itu confirm dari sudut hukum syariat. Okay, jadi tak boleh pergi haji. Maka menginsafi keadaan tersebut, dia pun kumpul duit dalam beberapa ribu, saya tak pasti berapa yang paling minimum, 3,000 ke 4,000 ke Wallahualam. Bagilah pada pihak tabung haji, tolong buat haji badal kepada saya sebab saya dah tak mampu dah nak buat haji. Maka itu ibadah yang boleh kita bantu. Walaupun haji ni sebenarnya ibadah personal, tapi kerana dah ada kesulitan, maka boleh dibantu. Solat tak boleh. Solat dia tak boleh nak ganti-ganti. Tapi kalau haji, dia boleh diganti. Kalau umrah, dia boleh diganti. Kalau akikah tadi, ia boleh dibantu. Okey, jadi maknanya ada beberapa benda tu boleh kita backup. Ataupun puasa pun boleh juga kepada ibu bapa Kak Anis. Boleh kepada ibu bapa yang telah meninggal dan kita, kecuali kita memang mengetahui dengan yakin keluarga kita yang meninggal tu memang jenis kaki tak nak puasa. Terbukti memang dia bukan jenis orang yang suka puasa, tak nak puasa, yang tu kita tak boleh ganti. Tapi kalaulah kita katakan ada seorang keluarga kita, dia sakit tu bukan sakit yang berterusan. Kalau sakit yang berterusan itu memang tak perlu ganti dah. Tapi dia sakit sementara. Dalam bulan Ramadan tu dia accident, masuk hospital, kena makan ubat. Jadi dia tak puasa selama 20 hari. Keluar dari hospital tu dia pun okey. Dia sempatlah ganti dalam 10 hari, kemudian meninggal. Kita katakan dia meninggal. 10 hari lagi dia belum ganti. Maka di situ adik-beradiknya boleh pakat ganti puasa yang 10 hari tersebut. Contohnya adik-beradik ada 5 orang, seorang ambil lah 2 hari sebagai contoh. 2 hari. Abang ambil 2 hari, kakak ambil 2 hari untuk ganti si adik tadi. Maka ia ibadah yang boleh diganti. Ada ibadah yang boleh dibantu. Ya.
Maka dalam kes mengambil wuduk ni, dia termasuk dalam kategori apa? Maka kalau ibu-ibu tengok dalam muka surat 2, 3, 4, kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, perenggan yang ketiga tu, dalam bab meminta bantuan orang lain mengambil wuduk ni, dia ada 3 kategori. Kategori yang pertama, kita sekadar membawakan air wuduk untuk dia. Mengambil air wuduk ni dalam cerita yang tak ada paip lah. Contohnya, Kak Anis pergi camping dengan Kak Lina and the gang, naik bukit, hiking lah ni. Dan bila tiba waktu salat, nak salat, air wuduk tu, Kak Lina yang tolong bawakan pada Kak Anis air wuduk. Ambil lah Anis, air wuduk ni satu mineral ni, satu bekas mineral. Maka itu confirm boleh, tak ada masalah pun. Okay. Itu dipanggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua, kita tolong menuangkan air. Yang ketiga dulu. Yang ketiga tu kita tolong tuang air. Okey pun tak ada masalah. Ada yang kata makruh, tapi ada ulama kata menyalahi perkara yang utama. Maknanya sebaik-baiknya kita tuang sendiri. Tapi kerana sulit untuk kita berbuat demikian, kita minta bantuan orang lain untuk tuang, boleh. Kerana itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau yang tolong tuang air wuduk kepada Nabi SAW. Okey, selesai. Dan yang keduanya, ataupun yang ketiga, okey, dari ikut buku ni yang kedua lah, kita tolong basuh. Kita tolong basuh. Kerana keluarga kita tu memang dah sakit dah, atau kawan kita sakit, terlantar, nak gerakkan tangan sendiri tak boleh. Contohnya orang sakit slip disc, dia tak boleh nak bangun dah. Tengah sakit tu, tak boleh nak angkat badan dia, gerak tangan tu boleh lah. Maka dalam bab ini, apa hukum kita tolong membasuh anggota wuduk dia tu, maka hukumnya makruh kecuali diperlukan. Dalam keadaan biasa tak boleh lah. Contohnya Kak Syida, hari ni anak-anak ibu Umi kena berbakti pada Umi. Tolong basuh wuduk untuk Umi. Anak pun basuhlah muka untuk Kak Syida, tangan. Kak Syida larat tapi saja. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau kita dah memang memerlukan bantuan daripada orang lain, maka hukumnya harus, tidak makruh pun. Okay. Cuma yang terbaiknya ialah kita ni dulu. Kita mana-mana boleh kita basuh sendiri. Contohnya muka, kita boleh basuh sendiri. Tangan kita boleh basuh sendiri. Okey, basuh sendiri. Tapi tang kaki tu tak boleh, tak larat nak angkat kepala kita. Maka di situlah orang lain yang tolong sapukan kaki untuk kita, maka ia dibolehkan. Suami sapu kaki isteri dibolehkan, isteri sapu kaki suami dibolehkan. Okey, dalam bab ini cuba kita lihat ibu-ibu sekalian, bagi memuaskan keinginan ilmu kita, saya kongsikan satu tulisan ini, Ahkamul Maridil Ajiz Anil Harakah. Hukum orang sakit yang tidak berdaya untuk bergerak, walam yajid man yuwaddi'uh. Namun dia tak jumpa orang yang boleh membantu dia untuk berwuduk. Dan ada sakit ke hospital tak dapat bergerak, ataupun di rumah tak ada pun orang bantu dia untuk berwuduk. Dia tak larat ni, tak boleh bergerak ni. Okey, apa hukum dia? Okey. Ini dia hantar surat lah. Dia kata dia ni sakit sangat, dan dia duduk atas kerusi. Isteri dia kata waktu sa'iduni zaujati jazahallahu khaira. Isteri saya yang membantu saya, semoga Allah memberikan balasan baik kepadanya. Fi kulli apa ya baca? Saya tak pandai. Talabati. Saya tak pandai. Ini al-hayatiyatil yawmiyyati min qada'il hajah hatta istihmam. Isteri dia bantu semua urusan kehidupan dia, termasuklah dalam bab qada' hajat sekalipun. Masya Allah, ini isteri yang baiklah. Dan pada waktu malam saya berehat atas katil untuk meluruskan badan saya dan sebagainya. Tapi ada satu ketika tu bila saya duduk berehat atas katil, nak luruskan badan, bila dah masuk subuh, saya nak bangun solat, tapi isteri saya ni terlalu mengantuk. Dia mengantuk sangat kerana terlalu letih membantu dia selama ni, seharian dia ni. Jadi macam mana ni? Dia nak kejut isteri dia tak sedar dah, dan dia pun rasa kasihan melihat keadaan isteri dia.
Jadi macam mana keadaan dia? Sedangkan dia nak solat subuh. Okey. Jadi di sini dia pun pihak islamweb.net ni pun bagilah jawapan. Okay, jawapannya pertamanya diambil daripada Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi saya baca ni supaya ibu clear. Inilah keputusan ulama. Yang pertamanya, al-maridul ladzi la yakhafu dararan min isti'malil ma'. Orang sakit yang mana dia tak takut menggunakan air. Maknanya dia boleh sentuh air. Kalau badan dia kena air pun dia tak sakit, tak bahaya. Kalau ada air namun dia tidak mampu menggunakan air tersebut, maka dia kena usahakan orang lain yang tolong tuang atau basuhkan. Sama ada dia kena, hatta dia kena upah orang sekalipun, maka dia kena upah orang tersebut jika dia mampu. Ini cerita orang sakit ni. Orang sakit tak ada duit, tapi tak ada orang yang boleh bantu dia. Anak-anak dia ada, tapi anak-anak dia nak kerja. Dan bila anak dia kerja, maka dia mungkin terlepas solat zuhur tu untuk berwuduk dengan baik. Okay. Jadi boleh dia upah seseorang untuk jaga dia, dan pada waktu zuhur tu boleh orang tu tolong tuang air atau tolong basuhkan anggota wuduk untuk dia. Dia kena upah. Contohnya dia kata ginilah, cik datang pada waktu zuhur je untuk tolong saya berwuduk. Yang lain tak apa. Yang lain saya tak ada masalah. Kalau ada apa-apa kecemasan pun saya boleh call anak saya. Okay. Jadi dia pun datang hanya pada waktu zuhur untuk tolong orang sakit tadi berwuduk. Bayarlah dalam sebulan tu RM200-300 tolong ambil wuduk je pun. Tapi ialah kos pergi balik, masa kena ambil kira. Okay. Bayar RM200-300 untuk tolong ambil wuduk je. Okay, maka dia kena bayar kalau dia ada duit. Tapi kalau dia tak ada duit, dia bukan orang senang pun. RM200-300 ni memanglah dia ada duit RM200, tapi nak guna untuk benda-benda lain. Dia bukan orang senang. Maka dia boleh pindah kepada tayammum, kata Imam Nawawi. Okay, orang sakit yang mana dia boleh menyentuh air, kalau tak ada orang boleh bantu dia ambil wuduk, maka dia kena upah orang lain. Okay, satu. Kalau tak ada juga, ataupun dia orang miskin, tak ada duit, maka dia boleh bertayammum. Tunggu dulu, kita tengok dulu yang lain. Wa fil fawaqihid dawani, dalam kitab mazhab Maliki. Okey, sama juga. Begitu juga Al-Mardawi dalam Kitabul Insaf pun sama juga. Kalau tak mampu, dia kena upah orang lain untuk berwuduk. Tapi ada poin menarik di sini. Okay. Wa in wajada man yumammimuhu wa lam yajid man yuwaddi'uhu lazimahu zalik. Mula-mula dia kena ambil orang, upah orang untuk berwuduk dulu kalau dia mampu. Tapi kalau dia tak mampu untuk mengupah orang berwuduk, tapi dia mampu untuk mengupah orang bagi tayammum, maka dia kena upah orang untuk tayammum. Fa illam yajid salla ala hasabi halih. Tapi kalau dia tak ada pun orang yang boleh bantu dia untuk berwuduk, tak ada pun orang boleh bantu dia untuk tayammum, maka dia pun salatlah mengikut keadaan dia. Walam, dan dia tidak perlu mengulang balik salat tersebut. Kerana dia sakit. Dia sakit. Kalau kita kata Tuan Haji sakit, tapi Tuan Haji kena ganti baliklah salat tu. Berapa kali dah Tuan Haji solat dalam keadaan tak ada wuduk? 5 kali. Dah dia sakit. Kena qada pula solat 5 kali. Letih tu. Bagi orang sakit nak qada 2 rakaat pun tak larat. Apalagi kalau 5 waktu solat dia kena qada. Jadi solatnya dianggap sah. Ini solat yang dianggap sebagai yang selalu saya sebutkan, faqidut tahurain. Orang kehilangan 2 sumber untuk bersuci. Air tak ada, ataupun ada tapi tak mampu nak guna air, tayammum pun tak boleh, maka dia solat dalam keadaan tidak berwuduk, tidak bertayammum, solatnya sah dan insya-Allah tidak perlu digantikan. Baik. Kemudiannya, okey, tadi dah disebut tadi. Kalau isteri penat tadi pun tak kejutlah, dia kata teruskan salat dalam keadaan demikian ya. Okey. Ni
Dia sebut Al-Mardawi, "Lau ajazal maridu 'anil harakati wa 'amman yuwaddi'uh." Kalau orang sakit tu tak mampu bergerak untuk berwuduk dan tak ada pula orang yang boleh bantu dia berwuduk, fa hukmuhu hukmul 'adim. Maka hukumnya sama dengan hukum orang yang tak ada sumber bersuci tadilah. Tak ada air untuk berwuduk dan tak ada tanah untuk tayammum. Wa in khafa fautal waqti in intazar man yuwaddi'uhu. Kalaulah dia bimbang masa waktu akan habis, kalau dia terus menerus menunggu, tunggu orang untuk ambil wuduk untuk dia. Contohnya masa tu dah pukul, dia tidur, dia sakit, dia tidur, bangun-bangun dah pukul 3. Dia pukul 3 dia kejut, lama tak solat zuhur lagi. Tapi tak ada orang nak berwuduk. Dia pun call anak dia. Anak dia balik pukul berapa? Contoh anaknya nama Fathi. Fathi pukul berapa balik? Hari ni Fathi kena balik lambat sikit lah, pukul 5. Minta maaf ayah, ada kerja sikit. Lepas tu dia call jiran tetangga dia yang dia rapat pun. Jiran tetangga pun ada kerja, urusan tak dapat bantu dia. Maka dia pun bimbang, alamak kalau macam ni boleh habis waktu tak solat ni. Walaupun waktu tu panjang lagi, dalam sejam setengah lagi. Tapi dia dapat agak dah dalam tempoh pukul 3 sampai 4.30 tu, memang tak ada pun orang boleh bantu dia untuk berwuduk. Maka tayammum. Maka dia boleh tayammum. Wa salla wa la yu'idu ala sahih min al-madhhab. Maka dia tayammum dan salat tanpa perlu mengulangi balik salat. Dan nak tayammum macam mana? Tayammum tu artinya orang sakit tu dia kena setting terus. Ada air di tepi dia, ada debu di tepi dia, tanah. Kalau tanah tak ada pun ada ulama cadangkan tak apalah. Ambil benda-benda yang bertanah seperti batu pun jadilah duduk tepi dia dan dia tayammum setakat mana dia boleh. Tapi kalaulah dalam artikel ni pun sebut, kalaulah tayammum pun dia tak boleh kerana boleh membahayakan kesihatan dia ataupun boleh menyebabkan infection, maka dia tak perlu tayammum. Sebab saya sendiri difahamkan oleh seorang ustaz yang kerja bahagian Jabatan Kesihatan, orang sakit ni pun tak digalakkan untuk tayammum di hospital kerana dikhawatiri adanya infection, ada jangkitan. Maka tak perlu tayammum, solat tanpa wuduk, solat tanpa tayammum, wala i'adatu alaik, dan tidak perlu diulangi semula solat tersebut. Ya. Okey, jadi ini kemudahan yang ada dalam agama kita dan ini saya dah sebutkan dalam 3 mazhab tadi ya. Mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali. Hanbali. Ada soalan dulu ke sebelum kita pindah tajuk lain? Ustaz nak tanya. Okey, kalau orang tu kan dia ada mild stroke tau. Jadi dia susah nak ambil wuduk. Dia susah nak bergerak kan. Tapi mungkin ketika tu macam isteri dia pun tak ada kat rumah semua. Jadi boleh ke dia buat solat tu sebagai solat jamak, dia jamakkan solat? Oh, dia sakit dia nak solat jamak terus? Ya, maksudnya dia jamakkan lah. Yalah Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isyak. Dia kita boleh jamak solat. Oh, ni sebab dia bimbang tak ada orang wuduk tadi kan? Dia tak ada orang, maksudnya dia tak ada orang yang bantu dia kat rumah dan dia pun susah untuk bergerak sebab dia mild stroke kan. Jadi macam mana boleh ke dia jamakkan? Jamak solat sebab bimbang pasal wuduk. Susah boleh nak tak ambil. boleh kan? Oh, payah juga soalan ni. Boleh tak boleh sebenarnya? Jamak solat sebab takut tak ada wuduk. Kalau ikut yang saya baca, Nafas Syirah. Saya baca dalam satu kitab tu dan dikemukakan keempat mazhab. Itu mazhab semualah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Syarat orang sakit yang boleh jamak ni ialah kalau dia khawatir bila masuk waktu yang kedua tu dia dah tak larat dah. Maknanya dia dapat agak lah, kalau aku tak solat terus ni, masuk waktu isyak nanti pingsan aku ni, maknanya mungkin dia terlalu penat, dia pening kepala, dia rasa dia nak pitam dan ataupun apa-apalah. Jadi kerana dia bimbang sakitnya akan melarat pada waktu yang kedua, maka ataupun pada waktu yang pertama tu, waktu zuhur tu dia pening sangat, dia tak boleh nak buat apa-apa, dia tak larat pun nak solat walaupun dalam keadaan baring, maka dia boleh jamak takhir.
Jadi kalau sebab macam tu boleh kerana sakit yang teruk tadi. Tapi kalau orang sakit khawatir tak ada wuduk pada waktu yang kedua, maka dia nak jamak. Yang tu saya tak tahu Puan Syairah, adakah ia dibolehkan? Jadi saya kena study dulu kalau ni. Okay, boleh Ustaz. Terima kasih. Ustaz, yang Kak pernah dengar kalau keadaan macam tu, dia boleh lewatkan solat, kata contoh Zuhur dengan Asar, dia boleh lewatkan solat pada waktu Zuhur tu dan awalkan waktu Asar tu. Selalu macam tu lah kan kalau orang yang ada masalah takut tak sebab wuduk atau orang uzur kan selalunya. Yang Kak Liza sebut tu betul, jamak suri. Tapi isu yang Puan Syairah sebut ni, masa tu dia okey, maknanya pukul 2, contohlah pukul 2 tak nak dia ada, boleh tuan ambil wuduk. Dia bimbang, nanti tak ada dah anak dia nak keluar. Betul. Kalau benda tu berlaku di hujung-hujung, tak apalah, tak timbul isu dah lah. Dia boleh jamak suri, solat zuhur lewat, solat asar cepat kan. Begitu Puan Syairah Betul Ustaz. Okey, yang tu saya tak tahu Puan Syairah, wallahualam. Ustaz. Kalau saya jumpa jawapan, saya kongsikan dalam grup Ya, nanti baik, boleh. insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Okay. Kalau kita tengok ucapan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mana ya Ibn Umar ni? Ibn Umar waqala Ibn Battal. Ini kat mana ni? Oh, bawah lagi. Hasiluhu. Siapa nampak nama Ibn Umar kat sini? Tak nampak. Hari ni baru saya buka laptop sebenarnya. Ni ada nama Ibn Umar ni. Ani Ibn Umar, amma rawahu Abu Ja'far At-Tabari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul, okey ni kata dia. Ma ubali man a'anani ala tuhuri aw ala ruku'i wa sujudi. Saya tak heran pun kalau ada orang yang bantu saya ketika bersuci ataupun untuk rukuk dan juga sujud. Maknanya bagi Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia okey kalau ada orang tolong dia untuk menuangkan air untuk berwuduk. Itu maksud dia ya. Fa mahmul 'ala al-i'anati bil mubasharati lis-sabbi. Mungkin maksudnya ialah Ibn Umar okey kalau ada orang bantu dia tuangkan air untuk berwuduk. Dan bila sebut pasal Ibn Umar ni, puan-puan sekalian ya, ibu-ibu, saya selalu ingat poin perbezaan antara Ibn Umar dengan Ibn Abbas. Orang kata biasanya Ibn Abbas ni orang yang terbuka, manakala Ibn Umar ni orang yang rigid dan orang yang ketat lah dia punya amalan dia. Dan dikatakan Ibn Umar radhiyallahu anhuma ni, beliau begitu bersungguh untuk mengucup Hajarul Aswad kalau ketika tawaf. Dan beliau tak peduli walaupun beliau terpaksa berasak-asak dan sampai keluar darah dari hidung sekalipun kerana asakan orang. Okey, jadi itu menimbulkan satu keheranan pada saya. Kenapa sahabat Nabi boleh berebut-rebut untuk mencium Hajarul Aswad sedangkan agama kita ni agama yang toleransi. Bukan agama yang nak berebut-rebut buat benda yang demikian. Maka kata ulama, satu buku tu saya baca, kata ulama, sebenarnya bukanlah bermaksud Ibn Umar radhiyallahu anhuma berebut-rebut untuk mengucup Hajarul Aswad. Tetapi beliau tegar untuk mengucup Hajarul Aswad. Beliau usaha juga dan walaupun dirempuh oleh orang lain sampai berdarah pun beliau tidak berganjak. Bukan beliau berasak-asak sekali. Tak, beliau tak tolak orang lain. Tapi beliau usaha juga, pergi juga ke depan. Dan kalau ada orang tolak beliau sampai berdarah pun beliau tak berganjak. Beliau nak juga kucup Hajarul Aswad. Itu maksud daripada tindakan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Okey, selesai di situ. Kita boleh masuk bab yang ke-36 Bab 36. Sorry. Tak boleh. Okey ni. Bukan yang ni. Kenapa dia tak keluar ni?
as-sabiq patutlah saya silap tekan. Dia kena as-tali. Kalau as-sabiq ni, kalau ibu tengok as-sabiq, paparan yang lepas. Kalau at-tali, muka surat yang ke depan. Itu maksudnya. Okey, yang ni. Babu qiraatil Qur'ani ba'dal hadasi wa ghairihi. Bab qiraatil Qur'ani ba'dal hadas wa ghairihi. Ini tajuk bab dia. Bab membaca Al-Quran setelah berhadas dan apa-apalah. Sama ada berhadas ataupun apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita membaca Al-Quran setelah batal dalam keadaan tidak berwuduk, adakah ia dibolehkan ataupun tidak? Okey. Tapi perbincangan dia menarik. Perbincangan dia bukan tertumpu pada isu itu. Dan ada isu yang lain. Okey. Siap ya. Di situ dia bawa terus dua hadis. Satu lagi hadis yang panjang. Wa qala Mansur an Ibrahim. Mansur membawa satu maklumat daripada Ibrahim. Okay, Ibrahim ni Ibrahim yang mana ya? Ibrahim ni adalah Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i. Nanti kita bincang ya. Mansur mengambil satu riwayat meriwayatkan daripada Ibrahim, la ba'sa bil qiraati fil hammam. Tidak ada masalah membaca Al-Quran dalam bilik air. Ya, tidak ada masalah membaca Al-Quran dalam bilik air fil hammam. Wa yaktubur risa wa bikatbir risalati. Okey, kalau dalam buku ibu-ibu tu dia tulis wa yaktubu kan? Wa yaktubu. Di sini dia tulis wa bikatbi. Wa bikatbir risalati ala ghairi wudu'. Dan juga menulis surat dalam keadaan tidak berwuduk, tak ada masalah. Apa isunya tulis surat dalam keadaan tak berwuduk? Sedangkan kita pun biasalah tulis surat dalam keadaan tak berwuduk kan? Okay, tak apa, nanti kita tengok syarahan dia. Jadi tidak ada masalah kalau baca Al-Quran dalam bilik air dan menulis risalah tanpa berwuduk. Wa qala Hammad an Ibrahim. Tadi Mansur ambil daripada Ibrahim. Yang kedua Hammad ambil daripada Ibrahim. In kana alaihim izar fasallim. Fa illa fala tusallim. Sekiranya orang yang tadi, orang yang keluar dari bilik air ke ataupun orang yang macam mana, dia ada sarung, dia ada kain. Seperti contoh, minta maaf, dia ada pakai kain tuala. Fasallim. Maka boleh bagi salam kepadanya. Wa illa, jika dia tidak ada kain, fala tusallim. Maka tidak perlu memberikan salam kepadanya. Okey, baik. Itu secara umumnya begitulah. Pertamanya ibu-ibu sekalian, Ibrahim yang dimaksudkan dalam riwayat ini merujuk kepada Ibrahim bin Al-Mu'tamir. So ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 239 ya. 239. An Ibrahim bin Al-Mu'tamir, ataupun beliau lebih dikenali sebagai Ibrahim An-Nakha'i. Ya, saya tengok sekejap. Saya silap. Bukan Ibrahim bin Al-Mu'tamir, Mansur ini. Mansur ini ialah Ibrahim bin Al-Mu'tamir. Kenapa dia buat macam tu ya? Kalau kita lihat di sini, wa qala Mansur ay Ibnul Mu'tamir. Mansur ialah Ibnul Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir. Okey, Mansur bin Al-Mu'tamir. Jadi saya rasa mungkin buku ni ada sedikit kesilapan kot. Dalam buku tu dia tulis kan, perkataan waqala Mansur, dan Mansur berkata ia adalah Ibrahim bin Al-Mu'tamir. Sebetulnya Mansur itu Mansur bin Al-Mu'tamir. Bukannya nama Mansur itu Ibrahim bin Al-Mu'tamir. Tapi Mansur ialah Mansur bin Al-Mu'tamir. Jadi ibu tolong betulkan di buku tu.
Tetapi jangan contoh dengan pen lagi. Kalau ada pensel, betulkan dengan pensel, buang perkataan Ibrahim, tukar kepada Mansur. Nama Mansur itu ialah Ibrahim bin Al-Mu'tamir. Nama Mansur itu ialah Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir ini meriwayatkan daripada Ibrahim. Okay. Ibrahim yang dimaksudkan dalam asar ini ialah Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i ini, kalau kita lihat sedikit berkaitan dengan Ibrahim An-Nakha'i. An-Nakha'i. Ulama besar ni, ulama besar di Kufah, dia aliran Ra'i. Beliau ni menurut aliran Abdullah bin Mas'ud. Imam Abu Hanifah pula mengikut aliran Ibrahim An-Nakha'i. Cumanya Ibrahim An-Nakha'i tidak sempat bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ni radhiyallahu an pergi ke Kufah dan dia buat madrasah Kufah. Ramai anak murid dia. Dalam ramai anak murid aliran dia tu lahirlah seorang yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ni yang mengikut aliran Abdullah bin Mas'ud tak sempat pun bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudiannya Ibrahim An-Nakha'i inilah yang mengembangkan aliran Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Sampailah akhirnya aliran itu yang paling masyhur didokong oleh Al-Imam Abu Hanifah. Pun Imam Abu Hanifah tak sempat pun bertemu dengan Ibrahim An-Nakha'i. Jadi ini ada tiga aliran, tiga ulama yang besar lah dalam aliran tersebut. Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i dan juga Imam Abu Hanifah. Tapi mereka tak sempat bertemu. Dan saya baru je jumpa dengan satu kitab iaitu Mawsu'ah Ibrahim An-Nakha'i. Mawsu'ah Fiqh Ibrahim An-Nakha'i. Ensiklopedia Fiqh Ibrahim An-Nakha'i. Itu memang power lah. Ada juga rupa-rupanya orang mengumpulkan segala pandangan yang diutarakan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Cuma bagi kita orang awam ni, kalaulah kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sekalipun, tak perlu baca lah. Dan rasanya tak ada buat terjemahan dalam bahasa Melayu. Kerana takut ia mengelirukan kita pula. Sebab kita ni dah ada aliran kita sendiri. Ibrahim An-Nakha'i ni ada banyaklah pandangan beliau yang pasti berbeza dengan apa yang kita fahami. Baik. Jadi kemudiannya kalau kita lihat Ibrahim An-Nakha'i ni, nama dia Ibrahim bin Yazid. Ya, Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad bin Ammar sekian. Kemudian barulah sampai bin An-Nakha'i. Bin An-Nakha' ataupun An-Nakha'i. Jadi Nakha'i ni ataupun Nakha' ni ialah nama tok nenek moyang dia. Apa maksud Nakha'i ni saya pun tak pernah cek pula. Tapi kalau kita sekejap ni, saya tengok dalam pemus ada tak. Mengakui, mengiktiraf. Nakha'i ini mengakui, mengiktiraf. Tak tahulah apa maksud sebenarnya. Okey. Jadi tengok di sini. Anak murid dia, dia riwayat daripada siapa guru dia? Masruq. Masruq ini murid pada Ummul Mukminin Aisyah. Al-Qamah, orang besar juga. Kemudian siapa lagi? Al-Qadi Syuraih, orang besar juga. Orang besar Abu Abdurrahman As-Sulami, orang ramai lah. Dan wa khalqin siwahu min kibari tabi'in. Beliau telah belajar banyak daripada kibarut tabi'in. Mana orang besar lah yang beliau ni kan. Tapi tak ada pun satu beliau tak sempat pun belajar daripada mana-mana sahabat Nabi yang berada di Kufah. Okay, baik. Dan beliau pernah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masa beliau kecil lagi. Tapi kerana terlalu kecil pun beliau tidak meriwayatkan apa-apa hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian banyaklah anak murid dia ni. Sebenarnya nama anak murid dia yang terkenal ni ramai lagi, tapi yang terkenal antaranya Hamad bin Abi Sulaiman,
Simak bin Harab, Mughirah bin Miqsam, Sulaiman Al-Amash pun anak murid beliau. Sulaiman Al-Amash ni merupakan ulama hadis yang sangat-sangat terkemuka. Pun anak murid beliau, ya. Abdullah bin Syubrumah dan lain-lain. Baik. Jadi macam-macam ni berkaitan dengan Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama yang sangat hebat, ya, sangat hebat. Sehingga kan kata, ni banyaklah kata-kata, saya rasa tak perlu kita nak fokuskan sangat kerana banyak dia punya fatwa dia, kehebatan dia. Dan Al-Amash pun menyatakan jahidna an nujlisa Ibrahim An-Nakhai ila Sariyah. Beliau pun terlibat dalam perang, ya. Makna beliau bukannya orang yang biasa-biasa, ya. Baik. Jadi Ibrahim An-Nakhai menyatakan la ba'sa bil qiraati fil hammam. Tidak ada masalah pun untuk membaca Al-Quran dalam bilik air. Macam mana tu? Okay. Kalau ibu-ibu masih ingat, nama bilik air pun banyak. Yang sebelum ni kita jumpa namanya Al-Khala, tempat bersunyi-sunyian. Ada nama Al-Mazhab, bukan mazhab macam mazhab Syafi'i dan sebagainya. Mazhab ni tempat kita pergi, yang ni untuk qada hajat. Ada nama Dauratul Miyah. Dauratul Miyah ni nama yang paling umum. Bilik air. Daurah tu bilik miyah ataupun miyah, bilik air. Ataupun Al-Mirhab. Mirhab ni agak sukar untuk disebut dan tak begitu popular pun. Al-Mirhab, Mirdat belakang tu. Tapi yang biasanya dan yang senang disebut Al-Hammam dan juga Dauratu Miyah. Kalau di Mekah dan Madinah tu biasa dia guna Dauratu Miyah. Baik. Al-Hammam. Kalau banyak Al-Hammamat. Baik. Jadi di sini kata beliau tidak ada masalah membaca Al-Quran dalam bilik air. Maka timbullah perbahasan kalangan ulama. Perbahasan tu dia satunya kita kena faham begini. Ulama membezakan antara Al-Hammam dengan Al-Mirhab. Bilik air ini tempat untuk mandi dibezakan dengan tempat untuk buang air besar. Itu beza. Dia yang mencampurkan tu zaman sekarang, yang bilik air sekali dengan bilik mandi sekali dengan toilet, itu sekarang. Tapi zaman dahulu mereka membezakan tempat mandi namanya Dauratul Miyah ataupun namanya Al-Hammam, manakala toilet tu lain pula. Sekarang ni dia sama je lah. Sekarang sama yang Dauratul Miyah tu pun boleh digunakan untuk toilet. Okay. Jadi sekarang ni bilik mandi tu bilik mandi, Al-Maghsal, tempat mandi. Kemudiannya toilet tu toilet. Jadi dalam bab toilet tu ulama confirm dah tidak membenarkan kita membaca Al-Quran dalam toilet. Itu confirm. Tapi sekarang ni macam mana dalam bilik air tu? Bilik air ni bukan tempat toilet, dia berbeza dengan tempat untuk mandi. Cuma isunya bila tempat mandi ia melibatkan soal aurat yang terdedah. Jadi boleh tak boleh? Okay, satu. Yang keduanya, ulama dia kecilkan lagi perbahasan, membezakan antara bab membawa Al-Quran masuk ke dalam bilik air dengan membaca Al-Quran dalam bilik air pun dibezakan. Bawa Al-Quran dalam bilik air itu satu cerita yang lain, manakala membaca Al-Quran dalam bilik air pula merupakan cerita yang lain. Jadi dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kupasan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam bab ini, walaupun pada asalnya Ibrahim An-Nakhai menyatakan tak ada masalah membaca Al-Quran dalam bilik air, tapi Ibn Hajar pun buat lagi kajian. Dan antara kajiannya dia jumpa dengan satu riwayat daripada Abdul Razzaq, daripada Sufyan As-Sawri, daripada Mansur Al-Bin Al-Mu'tamir. Yang mana Mansur bertanyakan Ibrahim, Sa'altu Ibrahim anil qira'ati fil hammam. Saya bertanyakan Ibrahim rahmatullahi alaih tentang membaca Al-Quran dalam bilik air. Faqal, beliau menyatakan, lam yubna lil qira'ati fih. Bilik air ini bukan dibina untuk membaca Al-Quran. Maknanya beliau tak setuju. Ya, beliau tak setuju. Jadi ini berbeza dengan pendapat yang awal tadi. Beliau menyatakan tak ada masalah baca Al-Quran dalam bilik air. Tapi dalam riwayat yang lain pula menyatakan tak boleh. Al-Quran bilik air bukan dibina untuk membolehkan kita baca Al-Quran.
Tak boleh. Manakala satu riwayat yang lain pula daripada Hamad bin Abi Sulaiman, murid kepada Ibrahim juga, beliau bertanyakan Ibrahim, sa'altu Ibrahim radhiyallahu anil qira'ati fil hammam faqal yukrahu dzalik. Saya bertanyakan Ibrahim tentang hukum membaca Al-Quran dalam bilik air. Katanya makruh. Cuma yang ni lebih kuat. Pandangan yang ni, apa sanad ceritanya lebih cepat. Bilik air bukan dibina untuk membaca Al-Quran. Baik. Jadi di sini sambung lagi daripada Ali. Daripada Ali radhiyallahu an, bi'sal bait al-hammam yunza'u fihi al-haya. Seburuk-buruk bilik ini ialah bilik air, kerana di situ perasaan malu kita tak ada. Maknanya tak ada tu macam mana kita nak mandi, kita buka pakaian, minta maaf ya, saya suka begitu, tak ada perasaan malu. Wala yuqra' fihi ayatun min kitabillah, dan kita tak dibenarkan untuk membaca sebarang ayat Allah dalam bilik air. Jadi itu pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam bilik air, ya. Jadi tak dibaca ayat Al-Quran dalam bilik air, tidak dibaca ayat Al-Quran dalam bilik air. Cuma statement Ali ni dia bersifat umum. Ali kata Al-Quran tidak dibaca dalam bilik air. Jadi tak dibaca tu adakah hukumnya makruh, adakah hukumnya haram, ataupun hukumnya tak cantik je, tak sesuai, ataupun dipanggil sebagai khilaful aula. Jadi itu dia panggil ada khilaf lagi. Dan di sini antara ulama yang menyatakan makruh siapa? Al-Imam Abu Hanifah kata makruh. Tapi Muhammad bin Al-Hasan dan juga Imam Malik kata la tukrah, tak makruh. Bagi Muhammad bin Al-Hasan ni murid kepada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik menyatakan tidak makruh. Alasannya apa? Li'annahu laisa fihi dalilun khas. Kalau ibu tengok dalam buku tu muka surat 240 ya, 240. Kerana alasan daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Al-Imam Malik, hukum baca Al-Quran tidak makruh sebab tidak ada dalil yang khas menyatakan makruh tersebut. Tak ada. Dan pernyataan ini pun disebutkan terang-terangan oleh pengarang kitab Al-Uddah wal Bayan, kitab Uddah dan juga Kitabul Bayan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Maknanya ada ulama mazhab Syafi'i yang juga menyatakan tidak makruh membaca Al-Quran dalam bilik air. Al-Imam Nawawi pun meriwayatkan daripada sebahagian ulama mazhab Syafi'i di dalam kitab Tibyan, la tukrah, tidak makruh untuk membaca Al-Quran dalam bilik air. Okey. Tapi ada pula ulama lain yang namanya As-Saymari menyatakan la yanbaghi an yaqra', tak wajar kita membaca Al-Quran dalam bilik air. Okey, maknanya dia ada khilaf lagi kalangan ulama. Boleh ke tak boleh? Okey. Bagi Al-Halimi sama je baca Al-Quran dalam bilik air dengan baca Al-Quran ketika qada hajat, sama je hukumnya, tak boleh. Okey. Sekarang ni saya nak kongsikan dengan ibu-ibu sekalian As-Subki. As-Subki ni dalam mazhab Syafi'i dia ada dua. Satu As-Subki ayah, yang kedua As-Subki anak. Yang ni As-Subki ayah. Warajjaha As-Subkil kabir adamul karahah. As-Subki ayah ni dia sebut tidak makruh untuk kita membaca Al-Quran dalam bilik air kerana hujah dia al-qiraah matlubah, membaca Al-Quran ini dituntut, wal-istiksaru minha matlubun, memperbanyakkan bacaan Al-Quran itu dituntut, wal hadas yaksur, dan sementara hadas itu pula selalu terjadi. Maknanya kita ni dituntut baca Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dalam masa yang sama kita pun selalu nak masuk dalam bilik air untuk buang air kecil dan sebagainya. Kalaulah kita kata makruh, lafata khairun katsir, maka kita akan kerugian banyak kebaikan untuk membaca Al-Quran. Summa qala, kemudian beliau menyatakan hukmul qiraati fil hammam in kana al-qari' fi makanin nadhif wa laysa fihi kashfu 'aurah lam yukrah.
kalaulah orang tu berada dalam bilik air yang bersih, memang bersih pun bilik air dia, dan dia bukanlah dalam keadaan terdedah auratnya, dan mandi dalam keadaan tidak terdedah aurat, maka tidak makruh untuk dia membaca Al-Quran, wa illa karih. Jika tidak, maka makruh. Sebab tu saya katakan kepada ibu-ibu tadi, kita kena bezakan dahulu bilik air dengan toilet. Beza. Bilik air ni betul-betul tempat mandi je. Dan sebab tu As-Subkil Kabir dia kata, kalaulah tempat tu tempat mandi semata-mata, ya, tempat mandi semata-mata, dan tempat mandi itu pun bersih, tak dibuang air besar dan air kecil di situ, hanya mandi semata-mata, dan dia pun memakai pakaian, pakai seluar sebagai contoh, ataupun pakai kain basahan, maka tidak ada masalah untuk dia membaca Al-Quran ketika mandi, kata As-Subkil Kabir. Jika tidak, maknanya kalaulah tempat itu kotor, dia pun berdedahkan aurat dia, maka makruh untuk dia membaca Al-Quran. Jadi saya nak sebut benda ni supaya kita jelas bahawa ulama dalam bab ini dia luas lagi perbahasan dia. Dan kalau kita lihat tempat mandi ni pun dia ada pelbagai bentuk. Ada tempat mandi yang bersifat tertutup, ada bilik mandi yang bersifat terbuka. Contohnya kalau saya di sekolah dulu, kita mandi di kolah, ramai-ramai, lepas main bola tu duduk di kolah ramai-ramai mandi. Jadi pasti hukum membaca Al-Quran ketika mandi di kolah itu ialah harus. Kerana kita orang panggil apa, duduk di tempat yang terbuka, dalam keadaan kita pun tidak ada terdedahnya aurat dan sebagainya, maka boleh kita membaca Al-Quran di tempat mandi yang terbuka seperti yang disebutkan tadi lah. Okay. Jadi di sini kalaulah contohlah, kalau ibu dengar ada orang, kita pergi mana-mana tempat mandi, dan dalam bilik mandi tu kita dengar orang sembang dengan kawan dia dalam telefon, tersebut nama insya-Allah ke Allahu Akbar tu masa dia cakap tu, maka tak ada masalah. Kerana benda itu ada pertimbangannya di peringkat sebahagian ulama, ya. Baik. Nak katanya luas perbahasan ulama dalam bab-bab ini. Bukan digalakkan ya ibu-ibu. Saya bila bincang benda ni, saya nak galakkan kita pun pakai baca Quran dalam masa mandi. Tak, mandilah. Kalau kita lebih baik kita mandi, fokus mandi, kemudian keluar baru baca Quran kan. Tapi nak ceritanya hukum. Daripada sudut hukum boleh tak boleh? Sudut hukum boleh. Mengikut sebagian ulama. Tapi sudut galakan tu cerita lain. Kalau boleh tak payah lagi. Habis dia mandi, baru kita fokus untuk membaca Al-Quran. Baik. Manakala dalam bab menulis surat itu pula, macam mana dalam isu menulis surat tanpa berwuduk? Satu ulama tadi boleh tulis surat tanpa berwuduk, tapi sebenarnya isunya apa? Dalam isu ini ada ulama yang kata, ini kerana biasanya bila kita tulis surat tu, kita akan tulis Bismillah dahulu. Ini kalau tradisi ulama salafus salih, yang mula dulu Bismillah, Alhamdulillah, wabihi nasta'in ke, ataupun kalau Nabi tu dia ada tulis perkataan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut apa? Salamun ala man ittaba'al huda, itu pun ayatul Quran. Jadi kalau tulis surat yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran tadi tanpa berwuduk, adakah ia dibolehkan? Maka jawabnya ia dibolehkan, ya, ia dibolehkan. Wallahu a'lam. Bila kita faham benda ni juga, dalam bab baca Al-Quran tanpa berwuduk ni, boleh tak boleh, maka kalaulah kita, contohnya kita ni duduk di tandas awam, toilet awam kan, contohnya di Petronas ataupun di mana-mana, kemudiannya orang tu baru je keluar daripada bilik air, ya, baru keluar daripada bilik air, dan kita nampak gayanya orang keluar bilik air ni jarang berwuduk, ya payahlah dia nak berwuduk. Adakah wajar untuk kita memberikan salam kepada orang yang baru keluar daripada bilik air tersebut? Maka jawabnya elakkan, ya, elakkan. Kerana ada orang yang mana dia tak tergamak untuk menjawab salam dalam keadaan tak berwuduk, sebagian mengikut panduan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi pernah tidak menjawab salam sahabat. Masa tu Nabi baru je buang air kecil, Nabi tak sempat lagi untuk tayamum. Masa tu Nabi nak tayamum, sahabat lalu dan sahabat memberikan salam pada Nabi. Dan Nabi SAW tak jawab salam tersebut. Nabi tayamum cepat-cepat, kemudian Nabi panggil sahabat tadi dan Nabi jawab salam.
Dan Nabi jelaskan bahawasanya tadi saya belum berwuduk lagi, jadi saya segarlah untuk jawab salam. Jadi kalau orang tu baru je keluar bil air, dia bukan isu kita memang selalu bagi salam tanpa wuduk pun. Tapi isunya baru keluar bil air tadi. Jadi kalau dia baru keluar bil air, tak payahlah kita nak baik-baik sangat. Tunggu-tunggu keluar bil air, Assalamualaikum. Kita bagi salam semua orang yang keluar bil air tu, susah pula lah dia. Sebab salah dia dibuatnya. Maka biarkan, tak apa, biar dulu. Tapi di tempat-tempat yang lain tak timbul isu dah. Ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, tak timbul isu. Isunya bila keluar daripada bilik air tadi. Itu dia sebab dia baru sangat. Okay, baik. Wallahu a'lam. Jadi ada apa-apa? Silakan. Ibu. Ustaz, hadis ke apa yang Nabi melarang, yang sahabat waktu dalam bilik air tu, yang adakah yang dia orang gigit something, gigit suatu supaya tidak tersebut nama Allah atau apa tu? Saya tak tahu lah yang tu Kak. Tak pernah pula saya dengar. Allah Allah. Biasa dengar macam tu lah sebab takut, sebab sahabat ni selalu berzikir kan dalam bilik air. Kalau betul tu dahsyat sangat lah, tapi saya tak tahu Kak. Okey, tak apa Ustaz. Kalau Kak jumpa maklumat tu, boleh kongsikan nanti. Yang lain walaupun bukan tajuk ni pun silakan Kita pun ada masa sikit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zaitun, barakallahu fikum. Nak tanya Ustaz, kalau macam sebab saya ni dah biasa, dah pernah duduk dalam ICU kan, walaupun ICU bukan ICU sepenuhnya. Kalau kita minta bantuan orang untuk memudukkan kita, dengan kita mengajarkan orang tu, sebab kebetulan minta tolong nurse sebab orang luar tak boleh masuk kan. Jadi minta tolong nurse, tapi nurse tu bukan Islam. Jadi kita minta tolong dia, tolong sapukan, kita ajar dia pakai spray lah. Macam mana Ustaz? Kita minta orang bukan Islam tolong ajarkan, tolong spray kan. Kita gosok lah, sebab kita nak gosok, nak spray tak boleh kan, tangan dengan wire semua kan. Betul. Cuma bila kaki tu kita tak boleh nak bangun lah, dia lah kena basuh kan. Okey, betul. Sebab ini kes dalam ICU lah Ustaz ni, dalam ICU separa macam tu lah. Sebab orang tak boleh masuk, hanya waktu melawat dia boleh masuk. Macam subuh susah lah Ustaz. Zuhur asar boleh lagi. Saya faham. Itu je masa yang tak boleh melawat tu. Syafakillah ya, syafakillah. Moga Ibu Zaitun sihat insya-Allah. Berpandukan pengalaman Ustaz. Sekarang alhamdulillah lah. Okey, sekejapnya. Saya cuba cari ada tak fatwa ulama dalam bab ini. Tahu saya boleh, tapi saya nak puaskan lagi, boleh tak? Ada tak pendapat ulama dalam bab ini? Dia macam ni tak? Dia nurse tu, dia macam ICU ni, dia satu orang nurse dia cover satu setengah patient. Maknanya dua pesakit, dua nurse cover tiga patient. Dia macam ni. Jadi nurse tu lah akan cover kita. Tapi kebetulan masa tu nurse tu dia Sabahan. Dia cakap Melayu okey je. Jadi kita ingat dia Islam. Kan? Tapi bila suruh wuduk dia tak reti. Okey. Gitulah. Wallahualam Ibu Zaitun ya. Setahu saya boleh kalau non-Muslim membantu kita untuk ibadah tu. Yang jadi isunya kalau kita yang membantu mereka, kerana kita tak dibenarkan untuk membantu dalam bab al-ismi wal-udwan, perkara dosa dan melampau yang kita bacakan awal. Tapi kalau membantu tu dalam bab kebaikan dan juga takwa, dan kita yakin bahawa kita ni berada pada landasan al-birri wa taqwa, maka kalau mereka membantu kita tidak ada masalah. Apalagi kalaulah benda tu boleh memberikan lorong hidayah kepada orang tersebut.
Jadi sebab itu kalau kita pergi ke perbincangan yang lebih besar lagi, boleh tak kalau non-Muslim membantu membina rumah Allah? Maka ulama kata, seboleh-bolehnya kita nak orang Islam lah yang bina rumah Allah ni. Tapi kalaulah kita terpaksa menggunakan khidmat non-Muslim kerana kepakaran yang ada pada dia, maka dibolehkan. Kerana masih dalam landasan al-birri wa taqwa. Di samping kita haraplah sepanjang dia bina rumah Allah tu, ada pancaran hidayah masuk dalam dada dia tu. Okay, setahu saya Allah Alam boleh. Tapi kalau ada fatwa yang kata tak boleh tu, saya silap, pun saya mohon bantuan daripada ibu untuk bincangkan dalam grup nanti insyaAllah. Kalau saya silap, saya tarik balik lah. Itu setakat yang saya maklum saja, insyaAllah boleh. Saya faham Ustaz. Sebab saya banyak pengalaman kan lama dalam ICU tu yang yalah, saya buat sebab perlu saya lah. Sebab waktu subuh kan sengkat. Nurse pun sibuk kan. Jadi kita minta gitulah. Harap-harap sekarang tak ada dah kan? Ya? Sekarang tak masuk dah kan? Sekarang alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon gitulah, janganlah lagi ke emergency tu selalulah, tapi masuk untuk ICU tu alhamdulillah lah, dia mula-mula selepas operation dulu dia kegak masuk. Sebab infection apa semua kan. Okey, saya faham. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Ibu Zaitun ya. Okay, saya pun perasan ada Dr. Didi, ada Kak Salina. Kalau Dr. Kak Salina ada nak tambah, silakan ya. Hadis yang seterusnya tu, saya tak bukalah hadis tu, saya dah buang pula. Itu cerita tentang Ibn Abbas tidur di rumah Nabi SAW, rumah bersama dengan Ummul Mukminin Maimunah. Dan saya dah terangkan pada ibu-ibu sekalian yang Ibn Abbas ni anak saudara Nabi SAW. Sebab Nabi kahwin dengan Maimunah, Ummul Mukminin. Jadi satu ketika Ibn Abbas tidur di rumah Nabi SAW dan beliau melihat Nabi bangun dari tidur, baginda mengusap muka baginda sebab mengantuk, usah berdu bangun tidur ni. Dan kemudian baginda pun membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran tu. Yang ayat biasa kita bincang tu lah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampailah ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik. Jadi isunya Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk. Itu cerita dia. Nabi bangun-bangun je, dalam keadaan Nabi tak ambil wuduk lagi, Nabi baca Quran terus. Jadi ini dalil yang jelas bahawasanya kita dibolehkan membaca Al-Quran tanpa ada wuduk. Bahkan tak perlu ambil wuduk pun. Tak perlulah kita sibuk-sibuk ambil wuduk dulu, barulah kita baca ayat Quran tadi. Ia akan menyulitkan keadaan kita. Jadi kita baca dulu, kemudian barulah kita pergi ke bilik air untuk mempersiapkan diri kita bagi ibadah. Jadi itu dalil yang paling jelas lah yang digunakan oleh Imam Bukhari. Pun sebenarnya ada ulama yang berbeza pandangan lah. Ada ulama yang kata kita tak boleh samakan Nabi SAW dengan orang lain. Tak boleh. Tak, saya bukalah ya. Saya tengok balik yang tadi. Okey. Hadis inilah hadis yang panjang ni. Saya terus ringkaskan. Ada ulama kata kita tak boleh nak sama antara Nabi dengan orang lain. Kerana Nabi sendiri pernah berkata bahawa cara tidur Nabi ni beza dengan cara tidur kita. Okey. Mana ya? Ni kata Nabi SAW, tanamu ainai wala yanamu qalbi. Mata saya ni memang tertutup, tidur. Tapi qalbi saya tidak tidur. Maknanya Nabi SAW tidurnya beza dengan cara tidur kita. Okay, baik. Selepas dinyatakan tidur Rasulullah SAW tu beza dengan cara tidur kita, ada satu maklumat menarik yang dibawakan oleh Ibn Hajar
Mana dia sebutnya? Sekejap saya tengok sekejap. Tanamu ainai wala yanamu qalbi adamu. Alah, payah betul nak cari kat mana tak jumpa. Sebutlah Ismaili. Atas sikit je. Ni. Na'am khususiyatihi annahu in waqa'a sya'ra bihi bi khilafi ghairihi. Dia ayat Arab ni pendek je tapi terjemahan tu panjang. Cuba ibu tengok yang muka surat 245 tu. Okay, 245 perenggan yang kedua, 3 baris yang terakhir. Jumpa? Okay, muka surat 245 perenggan kedua, 3 baris yang terakhir yang bermula dengan perkataan memang. Kak Liza jumpa Kak Liza? Jumpa. Berapa baris tu? Ustaz? 3 baris kan? 3 baris pada perenggan kedua tu. Tapi yang ni berapa je? Sikit je. Sikit ni je. Tapi tu yang terjemahan dia, ya Allah. Memang salah satu keistimewaan Nabi SAW ialah baginda menyedari adakah wuduk baginda batal ataupun tidak batal ketika baginda tidur. Dan ini berbeza dengan kita. Kita tidur tak sedar dah kan? Tak sedar. Tapi Rasulullah SAW dikatakan tahu. Kalau dia tidur tu dah tahu wuduknya batal tu tak batal. Tapi itu salah satu pendapat lah daripada Ibn Hajar. Ada ulama lain pula dia membahaskan isu tidur ni membatalkan wuduk ataupun tak membatalkan wuduk. Jadi ada dalam 6 pendapat ulama ataupun lebih daripada 6, rasanya 8 kot. 6 ke 8 lah pendapat ulama. Adakah tidur ini membatalkan wuduk ataupun tidak membatalkan wuduk? Dan dalam isu tidur membatalkan wuduk atau tak membatalkan wuduk tu kita kecilkan kepada satu bab je. Bab umumnya adakah tidur membatalkan wuduk? Mazil, kita keluar. Kita keluar. Ustaz keluar. Line-line start ke tu? Satu. 5 minit je lagi. Tak masuk ke Ustaz ni. Mungkin lain start dah. Kan? WhatsApp apa Kak Syida tak? Dah WhatsApp dia. Saya kira WhatsApp Ustaz dah. Okey. Nampaknya dia pun tak online pun. Tengah tajuk best ni. Aduh, hai. Bateri Ustaz tiba-tiba habis kot. Buka aku. Boleh tak pasal tiba-tiba bateri habis kot. Tiba-tiba hilang kan? Saya ingat telefon saya yang rosak, apa hal pula ni senyap ni. Saya fikir macam tu juga. Kadang-kadang line saya tak stable kan?
agaknya saya rasa lain je kot. Saya WhatsApp Ustaz pun tak online. Saya agak bateri dia tak perasan, bateri tiba-tiba bateri habis kot. Dah, kita tunggulah kejap lagi. Okey, sorry, masuk balik. Okey, alhamdulillah. Jadi ada masalah internet kat rumah dia, entah apa yang berlaku tu. Apa? Jadi okey, dalam bab tidur nyenyak ni sampai 2-3 jam ataupun lebih, memang tidur yang tak sedar ni, adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Menurut majoriti ulama batal. Mazhab Syafi'i ke Hambali ke apa, batal. Okay, itu majoriti ulama. Tapi rupanya ada ulama yang paling terkenalnya Ibn Taymiyah yang mana berkata tidur nyenyak macam mana pun tak batal wuduk. Kecuali kita memang confirm wuduk kita batal disebabkan keluar hadas. Alasannya Ibn Taymiyah ialah tidak ada satu pun dalil yang jelas yang terang menyatakan siapa yang tidur yang menyatakan tidur itu membatalkan wuduk. Tak ada. Sebab itulah kalau pengalaman saya pun saya lihat di Masjidil Haram tu, orang yang dia tidur je, tidur bukan tidur terbaring, dia tidur mengiring. Dia tidur mengiring, berapa jam dia tidur tu, mula daripada sebelum pukul 9 pagi seret sampai pukul 12. Lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari, 3 jam tu tidur tu, lebih 3 jam tidur. Adalah dia terjaga sedap, kemudian tidur balik. Kemudian terus dia bangun dan bersiap untuk salatul Jumaat tanpa mengambil wuduk. Jadi saya pelik, saya tak pernah baca lagi, saya tak pernah jumpa pendapat ulama yang kata kalau tidur nyenyak ni tak batal wuduk. Setakat saya baca batal wuduk, kalau lihat dalam kitab Nailul Autar Syaukani pun batal. Kemudiannya saya pun study lagi lah, study tengok, oh jumpa ada ulama yang menyatakan tak batal wuduk, iaitu Ibn Taymiyah. Jadi boleh jadilah orang yang tadi, 2 orang yang saya temui tadi, dia tidur terus bangun untuk siap salat Jumaat tu berpegang dengan pendapat Ibn Taymiyah bahawa wuduknya tidak batal. Manakala kita mazhab Syafi'i ini tidak batal kalau kita tidur tu tetap. Kita ni tetap berbaring ataupun duduk, tetap batal wuduk. Tapi kalaulah tidur nyenyak tu, walaupun tetap sekalipun, salat wuduknya batal. Itu mazhab Syafi'i. Maka majoriti ulama kata batal. Setelah dia punya kupasannya. Allah Allah. Okey, Kak Syida, saya tak ada apa-apa dah. Okey Ustaz, ada lagi 2 minit. Sahabat-sahabat semua, jika ada persoalan ke dah khatam, dah masuk semua? Ada ke? Sekiranya kita dalam hadas besar kan, bangun pagi dan jadi amalan kita untuk baca yang apa tu ayat 10 ayat tahiyat surah Al-Imran tu kan. Tapi kalau kita dalam hadas besar tak boleh baca sebenarnya Ustaz. Kalau ayat Al-Quran itu bersifat zikir, maka ia boleh dibaca walaupun tempat yang dilarang. Tempat yang dilarang tu apa dia? Tempat yang dilarang tu ialah ketika tidak ada ketika berhadas besar dan ketika rukuk dan juga sujud. Ya. Masa rukuk dan sujud kan kita dilarang untuk baca Al-Quran. Jadi tapi kalaulah benda tu bersifat zikir, doa, maka ia dibolehkan. Contohnya kita baca doa doa Nabi Adam ke, Rabbana zalamna anfusana ke dan sebagainya. Itu memang boleh. Begitulah dengan membaca ayatul kursi, membaca 3 kul, kalau macam tu boleh. Tapi kalau kita nak ambil mana-mana ayat Al-Quran dengan niat zikir, kita kata saya baca Quran ni dengan niat zikir je, bukannya saya nak baca Quran betul, itu tak boleh. Sebab bukan semua ayat Al-Quran tu boleh diniatkan sebagai zikir. Yang bolehnya ialah memang ayat Al-Quran yang jadi zikir. Ayat kursi itu memang jadi zikir, boleh. 2 ayat terakhir Baqarah memang dijadikan zikir, maka boleh.
Dan siapa yang dia baca ayat Quran dengan tujuan untuk perawatan, seperti dia baca 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr ke ataupun mana-mana, itu boleh, tak ada masalah untuk perawatan ataupun untuk menenangkan jiwa, dia pun baca surah Al-Nashrah. Itu boleh. Tapi kalau dia kata saya baca surah Baqarah ni dengan tujuan menenangkan jiwa, dengan tujuan zikir, dengan tujuan sedemikian, tak boleh lah, sebab surah Baqarah tu sendiri dia jadi Quran lah. Dia tak boleh kata kita nak kata zikir semuanya, tak boleh. Dia ada beberapa ayat tu boleh dijadikan zikir, maka tak ada masalah. Jadi kalau kita dalam keadaan hadas besar ataupun uzur, kemudian kita bangun, kita nak baca ayat tadi, insya-Allah ia dibolehkan. Ustaz, maksudnya surah tu dah jadi amalan kita kan? Maksudnya setiap pagi kita baca, dan waktu kita dalam hadas besar, period ke ataupun apa-apa kan, maksudnya kita beramal lagi lah, insya-Allah. Kalau Dr. Lini tanya tu baca untuk hafazan tanpa wuduk, dia baca Quran tanpa wuduk ni confirm dah boleh. Isunya menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Kalau menyentuh Al-Quran tanpa wuduk, sebahagian ulama dia ada 3 pendapat mudahnya. Sebahagian ulama kata tak boleh, kena ada wuduk, itu mazhab Syafi'i, dan ada lagi mazhab yang lain. Sebahagian ulama kata boleh menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Pandangan yang ketiga, dan saya mengikut aliran yang ketiga lah, boleh, tapi sebaik-baiknya biarlah ada wuduk. Jadi yang terbaik lah ada wuduk, tapi kalau tak ada wuduk, kita pegang Al-Quran, tidak ada masalah. Ustaz, okey. Kalau kita dalam keadaan haid kan, boleh ke kita ambil wuduk sebelum tidur? Sebab macam kita dah jadi rutin setiap malam ambil wuduk sebelum tidur. Tapi saya pernah dengar satu ustaz tu, dia kata tak boleh waktu haid ambil wuduk. Mungkin jadi macam pemainkan ibadah lah, maksudnya haid kan. Jadi apa pendapat ustaz? Tak boleh sebenarnya, sebab tak ada apa-apa pun kesan. Oh tak boleh kiranya. Tapi kalau contohlah kalau kita dalam keadaan berjunub tu boleh ustaz kan? Dia meringankan. Itu boleh. Kenapa haid tak boleh ustaz? Sebab memang dia tak ada apa-apa kesan dah. Kalau berjunub ni, orang yang berjunub bukannya haid, kenapa dia boleh berwuduk? Dia boleh berwuduk tu untuk tujuan tertentu je. Contohnya, kata sebagai ulama, kalau dia nak makan, tapi dia tak mandi lagi, dia nak makan. So apa yang boleh dia buat? Maka ada ulama, dia ada hadis ke tak, saya lupa dalam bab nak makan tu. Berwuduk dahulu. Tapi berwuduk tu bukan dengan tujuan menghilangkan hadas, sebab memang tak boleh hilang hadas. Mungkin kerana ia nak membersihkan badan ataupun memberikan sedikit kekuatan, sebab dia dia nak kuatkan badan dia baliklah, fizikal dia tu. Begitu juga dengan orang yang berjunub, dia nak tidur, maka dia tak nak mandi lagi, maka boleh dia berwuduk dahulu. Jadi dia ada isu yang lain, dia bukan isu menghilangkan hadas. Isu memberikan tenaga supaya dia tak terlalu letih badan dia. Bila kena air tu dia jadi kuat sedikit, segar sikit kan. Tapi dalam haid itu memang tak ada isu yang tu. Kiranya kita ni contohlah yang kalau yang bukan berjunub, bukan haid kan, kita ambil wuduk sebenarnya untuk apa sebenarnya Ustaz sebelum tidur tu? Kita tak, sebab yang saya tahu sebab syaitan takkan kacau kita kalau kita dalam berwuduk macam tu Ustaz. Yang tu syaitan tak kacau Saya tak tahu sebab syaitan kacau tak kacau tu. Yang tahunya syaitan tak kacau kalau baca Quran tu, betul lah. Macam saya sebut tadi lah, untuk memulihkan dia punya tenaga dia balik tu. Okey. Allah Alam. Setakat saya tahulah Puan Syairah je, orang yang berhaid tidak boleh berwuduk. Okey. Dan kalau berwuduk pun tak ada apa-apa kesan pun. Cuma saya dengar Dr. Abu Anas yang cakap tak boleh. Waktu tu saya macam first time saya dengar. Tapi saya ada tanya ustaz seorang lagi. Dia kata boleh pula, tak ada masalah. Macam tu saya confused kat. Okey. Saya pun cuba tengok ada tak fatwa ulama dalam bab ni. Okey, dia ada perbahasan hal yusra' al-wudu' lil haid qabla naumiha. Okey, kita tengok sama-sama
kasih banyak Puan Syahira. Hadas boleh dikawal, haid. Haid tak boleh dikawal. Betul doktor? Dan doktor kata itu beza antara haid dengan junub. Okay. Kenapa orang yang hadas besar dipanggil junub? Kerana junub ni artinya jambun, jauh. Jadi bila jauh tu dia jauh daripada ibadah-ibadah. Dia tak boleh buat ibadah. Wa qad warada ad-dalil ala anna al-junub yatawadda' lin-naum. Okey, dalil memang ada orang yang berjunub berwuduk dahulu sebelum tidur dan juga sebelum makan tu kan. Wa nassa ba'dul fuqaha anna ala, dan sebahagian fuqaha menyatakan orang yang berhaid antar tasil dia kena mandi. Okey, orang yang berhaid tu dia kena mandi. Orang yang berjunub boleh berwuduk sebelum tidur. Wa alaihi, rumusan dia wa alaihi falaysa lil haidi an tatawadda lin naum. Tidak boleh bagi orang yang berhaid untuk berwuduk bagi tidur, kata dia. Okay. Dalilnya ibadat ni dia mesti ta'abbud. Fal asal alla tu'allil. Ibadah kita ni kena ikut panduan daripada Nabi. Dan Nabi ajar orang yang berjunub tu tidur tu kena berwuduk dahulu. Dan Nabi tak ajar orang yang berhaid berbuat demikian, maka ikut saja Nabi. Tanpa perlu kita duduk menggunakan hujah aqliyah dalam bab ini. Itu ringkasnya begitulah. Kalau kita tengok di sini lagi, orang tanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junubun? Qalat na'am wa yatawadda. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan berjunub? Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya pernah. Wa yatawadda, cuma baginda berwuduk. Baginda berwuduk. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari, idza kana junuban fa arada an yakula aw yanam. Betul apa yang saya sebutkan tadi? Bila Rasulullah berjunub dan Rasulullah nak makan, nak tidur, tawadda wudu'ahu lis-salah, baginda akan berwuduk dahulu. Okey, jadi itulah yang dikatakan oleh ulama dan inilah pendapat Ali ibn Umar, Aisyah dan sebagainya. Baik. Dan makruh siapa yang berjunub dia tak berwuduk sebelum tidur dalam keadaan dia mampu berbuat demikian. Okey, terus lagi. Okey. Macam mana pula dengan wanita? Itu lain. Halil wa halil haid karrajul al-junub fi zalik. Adakah wanita yang berhaid sama dengan lelaki yang berjunub dalam isu ini? Itu dalam bab nak makan dan juga sebelum tidur. Wal jawabu la. Tak. Sama dengan apa yang Dr. Lidi sebut. Lianna hadath al-haidu wa huwa khurujud dam mustamir. Kerana dalam bab orang yang berhaid ini darah dia selalu keluar. Maka tak ada apa-apa dia erti kalau dia berwuduk pun tak ada apa-apa pun. Jadi berbeza dengan orang yang berjunub tadi. Okay. Lakin itu cerita lain lah kalau dah berhenti darah. Itulah jawapannya. Wa ashabuna, ini kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, wa ashabuna muttafaqun. Ulama-ulama mazhab kami sepakat bahawa tidak disunatkan berwuduk bagi orang yang berhaid dan juga orang yang nifas, yakni qablan naum, sebelum tidur. Li'anna al-wuduk la yu'athir fi hadathihima, kerana wuduk tak bagi apa-apa kesan pun. Fa in kanatil haid qad qata'at haidatuha sarat kal junub. Kecuali lah kalau orang yang berhaid tadi dia dah berhenti dah darah haid dia. Maka barulah dia jadi hukum macam orang yang berjunub. Darah dia dah berhenti dah, tapi dia tak nak mandi lagi malam tu, mungkin kerana sejuk ataupun penat, maka barulah dia boleh mengambil wuduk sebelum tidur kalau darahnya dah berhenti pada malam tu. Tapi kalau tak, maka tak perlulah dia untuk berwuduk. Allah A'lam. Boleh ya? Okey. Ustaz, alhamdulillah penjelasan yang panjang lebar pagi ni. Dan makan masa pun 10 minit untuk Ustaz. So, InsyaAllah kita
kita hentikan pembahasan kita pagi ni pada dengan tasbih kafarah Ustaz ya. Okey. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sampaikan pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Perbincangan yang panjang lagi. InsyaAllah kita akan tanya soalan-soalan yang di luar pada tajuk pun boleh Ustaz kan? Okey, insyaAllah. Bersedia soalan insyaAllah. So, terima kasih sahabat-sahabat semua. So dengan itu kita akan sesi pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, Kak Syida semua. Ya Liza, muka nampak muka penat. Terima kasih semua. Selamat. Terima kasih Ma. Jumpa lagi insyaAllah ya. Besok pula dengan Ustaz Yusuf. Panjang lebar pagi ni kita habis lalu Ustaz. Jarang nak nak stay lama-lama kan. Lepas cepat-cepat nak keluar kan. Tapi pagi ni alhamdulillah panjang lebar dengan Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi ya insyaAllah.